Assalamualaikum you all. Berjumpa lagi kita di video kali ini. Hari ini Kak Su ingin kongsikan cara-cara untuk menyemai dahan bunga kertas yang muda ataupun dari pucuk. Kita semai dengan menggunakan kaedah steam. So, jika korang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, jom terus menonton, diharap memberi manfaat kepada you all. Okey semua, hari ini Kak Su akan berkongsi cara-cara macam mana cara Kak Su semai bunga kertas yang menggunakan pucuk ataupun batang muda. Rasanya belum ramai yang tahu penyemaian daripada batang muda ini, sebab bunga kertas biasanya disemai dengan batang yang sudah matang ya. Okey, di sini Kak Su sudah sediakan beberapa jenis batang yang muda. Ini adalah batang bunga kertas Snow Red yang daun dia berbintik-bintik macam ni. Ada dua cutting Snow Red, dan yang ini pula cutting Citra. Dan pastikan sebelum kita menyemai, bagi pemula-pemula tu, pastikan sebelum kita menyemai kita nampak tak? Okey, kita pastikan duri ini dia menghala ke bawah ya. Duri ini menghala ke bawah, baru kita cucukkan. Sebelum kita mula, kita ambil gunting, kita bersihkan dahulu. Dan panjang keratan itu lebih kurang sepanjang pen. Okey, sepanjang pen macam ni ya. Jelas? Okey, kita bersihkan di bawah setiap daun ini dengan durinya sekali. Dan daun ini kita potong saja macam ni, tidak payah risau, tiada masalah tu. So, kita potong macam ni. Kita potong lagi, bersihkan semua. Daun ini kita potong saja macam ni supaya untuk memudahkan proses membungkus nanti ya. Okey, membungkus. Okey, kita bersihkan. Kita bersihkan macam ni. Ini pun kita potong macam ni. Macam ni. Ini pun kita potong macam ni. Okey. Dah, batang tinggal macam ni. So, ini kita tepikan dulu. Okey, untuk penyemaian menggunakan cara steam, kita harus sediakan bahan-bahan ini terlebih dulu ya. You all. Kita sediakan cup. Cup ini untuk menanam, dan pastikan cup itu yang sudah dilubang, yang sudah ditebuk di bawahnya untuk pengaliran air yang senang. Selepas itu kita perlukan plastik jernih macam ni. Ini untuk membungkus. Dan kita perlukan pengikat. Kak Su hanya gunakan ni, getah saja. Kak Su hanya gunakan getah. Dan satu lagi untuk menanam, ada orang dia tidak gunakan ini, dia cucuk sahaja. Dan Kak Su pun sebenarnya jarang gunakan ini. Ini adalah penggalak akar ya. Tapi sebagai untuk pemula, jadi Kak Su kongsikanlah supaya korang mudah untuk mendapatkan hasil. Sebab ini dia boleh menggalakkan pertumbuhan akar. Okey, kita letak, kita mula. Dan tanah pula, sebelum tu, tanah ini adalah tanah yang gembur. Dia adalah campuran kokopit, tanah kompos dan sedikit sekam padi. Ini adalah untuk memudahkan akar itu bergerak dan menjalar ya. Okey. Tanah ini pastikan lembab. Tanah yang lembab. Supaya nanti apabila kita menyiram, kita tidak perlu gunakan banyak air. Cara untuk lembabkan tanah ini, waktu kita gaulkan tanah ini tadi, kita tuangkan sedikit air dan kita kacau-kacau seperti ini sehingga sebati. So, jom kita tanam. Masukkan tanah ke dalam cup. Proses ini senang sahaja ya. Sangat-sangat senang. Dan hasil untuk kita punya semaian menjadi adalah 80 hingga ke 80-90% akan berjaya jika kita ikut langkah yang betul. Okey.
Kak Su harap perkongsian kali ini benar-benar memberikan manfaat kepada semua. Sebab selama ini di Facebook terlalu ramai yang PM Kak Su dan bertanya macam mana cara menyemai untuk dahan muda ni. So hari ini Kak Su ada masa Kak Su kongsikan untuk you all. Bukan saja kepada yang pernah bertanya tu, pada semua pecinta bunga kertas. Okey, nampaknya ada 1 cup lagi kita kena isi. Okey, sudah macam ni. Kita ambil batang tadi, kita celupkan ke dalam penggalak akar. Okey, macam ni, celupkan sahaja ke dalam penggalak akar seperti ini dan cucukkan. Celup, cucuk, celup, cucuk, celup dan cucuk. Okey, selepas itu kita mampatkan tanah. Mampat macam ni. Mampat-mampatkan supaya kita punya dahan bunga kertas ini tidak mudah untuk bergoyang ya. Sebab bunga kertas ini adalah pantang dia lah. Ini orang cakap petua orang lama, bunga kertas ini dia pantang bergoyang. Apabila dia sudah bergoyang, dia akan susah untuk hidup. So selepas itu Kak Su ada sediakan air di dalam botol macam ni, air biasa sahaja. Selepas kita semai tadi, kita spraykan sedikit air ke dalam, tidak perlu banyak. Okey, tidak perlu banyak. Air ini cukup untuk bekalan selama 2 hingga sebulan, 2 minggu hingga sebulan. Korang faham ke tu? Kalau tidak faham nanti Kak Su jelaskan di last ya. Okey, selepas macam tu kita ambil plastik tadi, plastik macam ni. So kita masukkan semaian ini ke dalam plastik. Masukkan ke dalam plastik. Lepas tu kita ambil getah tadi. Kak Su suka pakai getah double sebab kita akan steam benda ni dalam masa yang agak lama ya, 2 minggu ataupun sebulan. Jadi dia akan kuat. Dia akan kuat, tidak mudah putus. Kalau satu sejak getah ini hari-hari kena panas, dia pandai apa orang cakap tu, dia pandai putus sendiri tu guys. Okay. Masukkan. Masukkan macam ni. Ikat lagi. Masukkan lagi. Kita ikat lagi. Okey. Lepas tu masukkan. Dan ikat. Okey, siap. Senang kan? Dia senang sahaja sebenarnya. Kalau selalu dibuat, kalau sekali buat tidak menjadi, buat lagi sampai menjadi. Jangan sesekali putus asa. Okey? Okey, semua dah siap. Jadi sekarang ni bila benda ni dah siap, kamu ambil satu raga ke apakah, kotak ke yang boleh kamu susun. Lepas tu letakkan benda ni di tempat yang agak redup, tapi jangan terlalu redup, nanti batang di dalam tu akan busuk. Lepas tu letak di satu tempat yang ada kena cahaya matahari sikit ataupun cahaya matahari pagi ya. Selepas tempoh 2 minggu hingga ke sebulan, korang boleh cek sama ada dia sudah berakar. Kalau dia sudah berakar, plastik ini boleh dibuka. Lepas tu biarkan kamu punya semaian tu dalam 2-3 hari baru siram. Lepas tu kalau mau pindahkan dalam polybag, boleh pindah sudah. Contoh pokok yang sudah disemai itu menjadi ada di sini. Sekejap ya. Okey guys.
Ini Kak Su sudah siap tag nama lagi. Ini adalah ID rambutan yang kita panggil ID rambutan, tapi di tempat lain tidak tahu ID apa orang panggil ni. Buka dulu sekejap ni tag. Ini Kak Su letak macam ni supaya Kak Su mudah ingat, sebab kadang-kadang bunga kertas ni ada daun yang sama, bunga berbeza, jadi kita mesti mau tanda supaya kita cepat, supaya kita senang ingat. Okey, contoh yang sudah hidup, kamu nampak itu akar? Adakah jelas di situ? Ini adalah selepas 2 minggu ya guys, selepas 2 minggu. Ini adalah selepas 2 minggu dan adanya akar macam ni. Okey, betul kan? Kak Su sudah cakap tanam macam ni 90% akan hidup, tapi kena guna kaedah yang betul. Okey, ini akar. So yang ini nih kakak sudah buka lebih kurang seminggu sebenarnya, lebih kurang seminggu. Jadi sekarang Kak Su akan pindahkan ke dalam polybag, dan Kak Su akan ajarkan sekali di sini cara untuk memindahkan ke polybag supaya korang tahu. Jangan takut, jangan risau, pokok bergoyang dia tidak akan mati sebab dia sudah ada akar. Okey, sebelum itu Kak Su akan ajar tanah yang sesuai untuk kita masukkan dalam polybag. Dia tidak sama dengan tanah yang semayan ya. Tanah yang kita gunakan untuk polybag ini tanah yang cukup kuat, mampat supaya pokok itu tidak mudah bergoyang. Okey. Tanah utama yang Kak Su guna adalah tanah merah bakar. Tanah merah bakar, ingat ya guys, tapi Kak Su tidak guna sepenuhnya. Sorry lah. Itu CCTV Kak Su di situ Pandai bising sekejap, tidak spotting tu CCTV tu. Kalau ada orang dia akan bercakap. Macam mana tu? Okey guys, kita sambung. Ini tanah merah bakar, tapi Kak Su tidak gunakan 100% tanah yang ini ya. Sebab tanah ini dia sebenarnya asal tanah liat tau. Kalau kita guna ini sepenuhnya, akar kita nanti akan susah untuk menjalar dan mencari makanan. Kesilapan paling besar bagi Kak Su kalau kita tanam bunga menggunakan tanah liat 100%. Ini hasil eksperimen Kak Su. Tidak percaya, korang boleh try. Okey, ini Kak Su punya cara lah, tapi orang lain tidak tahu. Mungkin lain orang lain cara. Okey, tanah liat. Lepas tu, tanah yang kedua adalah tanah kompos, tanah hitam yang sudah Kak Su campur kokopit sedikit, sekam padi sedikit. Okey, tanah ini guna dia adalah senang untuk menyerap makanan. Sebab dia ada kokopit, ada sekam padi, dia kalau ada air ataupun bajak dia senang serap. Okey, itu kegunaan tanah hitam kompos macam ni ya. Selepas itu, bahan yang paling penting tanah yang Kak Su guna adalah sedikit pasir. Pasir ini gunanya adalah untuk jikalau musim hujan, kita punya semayan itu di hari-hari basah, tapi dia tidak menyimpan air. So bila ada pasir macam ni, tanah kita itu poros. Arti poros itu dia tidak menyimpan air. So akar kita akan selamat dan tidak membusuk. Ini campuran tanah ini kita agak-agak saja nih guys. Rasanya korang pun pandai juga agak-agak kan. Yang penting ada pasir sedikit. Dan tanah hitam dan tanah merah itu kena seimbang 1:1. Yang ini sedikit. Okey, kita gaulkan. Campur. Dan sedikit pasir. Okey. So, kita gaul dahulu. Gaul dahulu. Kalau ada tanah-tanah yang betul macam ni, Kak Su tidak guna. Kak Su akan buang sebab ini nanti akan mengganggu pergerakan akar. Untuk memilih tanah ini, kita sememangnya harus memilih tanah yang sangat sesuai dan berkualiti lah friend. Sebab kita tanam pokok, kita mengharapkan pokok kita itu hidup subur dan cantik kan. So dari first kita tanam, kita kena sediakan tanah yang sesuai untuk pokok tuh. Okey, di sini Kak Su sudah sediakan polybag. Kak Su pindahkan ke dalam polybag. Ini Kak Su tidak pindahkan ke dalam pot sebab semayan Kak Su ini sebenarnya adalah untuk jualan. So Kak pindahkan dalam polybag ni, dalam tempoh sebulan lagi dia akan sudah boleh dipasarkan. Okey. Kita ambil itu semayan tadi. Cara keluarkan dari sini, ada orang dia takut.
dia akan potong. Di sini menggunakan gunting. Tapi Kak Su tidak akan potong kap ini sebab Kak Su sayang. Ini kap Kak Su masih boleh guna gitar semula selagi dia tidak rusak. So caranya, masukkan batang ke celah jari macam ni. So jepit pakai jari ni, letak ke bawah, pecit dan tolak. Pecit dan tolak. Hasilnya, tada. Nampak gak itu guys? Akar yang sangat banyak. Nampak kan? Oke. Itu cara tadi. Sebelum itu, sebelum itu kita isikan dulu polybag dengan tanah separuh. Isikan macam ni. Oke, mampatkan macam tu. Lepas tu kita ambil tadi semayan tadi tu, semayan yang ini kita ambil macam ni. So kita masukkan saja ke dalam polybag. Senang kan? Masukkan saja ke dalam polybag, mudah dan senang. Masuk tanah tepi-tepi macam ni. Tidak payah risau, tapi kalau boleh bagi yang baru bermula tu kena buat pelan-pelan, slow lah. Belai pokok lembut-lembut, takut nanti patah. Macam Kak Su punya tangan ni sudah biasa hari-hari pegang pokok, so sudah tahu. Lepas tu kita mampatkan tanah di polybag ni macam ni. Kak Su gunakan pancang macam ni, pancang bulu, cucukkan ke tepi. Cucuk sahaja macam ni. Kita cucuk saja guys, senang saja guys. Oke kayo, boleh faham kah? Harap-harap ini perkongsian Kak Su kali ini semua orang boleh faham. Tapi kalau ada yang tidak faham, dipersilakan. Korang boleh komen di ruang komen. Nanti Kak Su akan jawab satu persatu. Mana yang Kak Su boleh jawab, Kak Su akan jawab insyaAllah. Lepas tu tanah masih ada lagi. Kak Su tunjukkan sekali lagi cara dia. Oke, Kak Su tunjukkan sekali lagi cara dia. Harap-harap sangat-sangat membantu bagi korang yang baru berjinak-jinak untuk menyemai bunga kertas. Tanah ini harus dimanfaatkan ya. Sebab nanti bila kita siram, tanah tidak mampat, nanti pokok di dalam dia tidak akan seimbang. Lebih kurang separuh tanah macam tu. Lepas tu kita ambil semayan lagi, cabut, buat macam kaedah tadi, jepit jari, lepas tu pecit, tolak. Oke, boleh masukkan. Oke, dah siap you all. Senang dan mudah. Ini adalah hasilnya. Hasil yang kita dapat daripada semayan dalam kap. Kak Su harapkan perkongsian ini akan boleh memberi hasil yang sama kepada you all yang ingin mencuba. So, sampai setakat ini sahaja perkongsian Kak Su. Lain kali atau ada masa Kak Su akan kongsi lagi tips-tips yang lain berkenaan dengan tanaman hiasan. Jikalau korang dengan perkongsian yang Kak Su share, korang boleh subscribe channel Kak Su, tekan tombol lonceng agar setiap kali Kak Su post benda-benda baru, korang akan dapat awal dan tahu informasi dia. Dan kalau boleh, share kepada laman-laman sosial yang korang ada supaya kita boleh sama-sama memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Bye!